Angkasa Puri. Baik, terima kasih Abang Iskandar atas laporan tadi. Dan untuk segmen kali ini, perhatian kami bawakan anda, terutamanya bagi anda yang berada di negeri Perak, kerana kita akan berbicara tentang jelajah halal Malaysia Perak bersama kami pagi ini. Tuan Hairul Arifin Sehari, reunion sebenarnya Tuan ya. Kita pernah berjumpa awal tahun ni. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh untuk topik ini, kita saksikan klip khas yang telah disediakan ini. Atas sambutan yang menggalakkan sebelum ini, HDC dengan bangganya membawakan kepada anda Jelajah Halal Malaysia siri ketiga. Edisi kali ini, Jelajah Halal Malaysia akan menjelajah kedua buah negeri di utara dan pantai timur tanah air. Khusus buat pemain industri halal di negeri Kelantan dan Perak, Jelajah Halal Malaysia bakal menyajikan pelbagai program menarik dan perkongsian maklumat untuk anda mengembangkan lagi empayar perniagaan halal anda. Inilah masanya untuk anda menghubungkan perniagaan anda dengan pemain industri halal yang lain. Jadi apa tunggu lagi? Selahkan potensi perniagaan halal anda bersama kami di Jelajah Halal Malaysia 2023. Layari laman web dan media sosial rasmi HDC untuk maklumat lanjut. Baik, lokasi di negeri Perak bersama kami pagi ini Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation Berhad. Tuan, awal tahun ini telah pun dilawati negeri Kelantan. Dan selepas ini destinasi negeri Perak. Mungkin Tuan boleh jelaskan ataupun kongsikan dengan para penonton kenapa dua negeri sahaja dipilih untuk setiap siri? Pertama sekali, bila kita lakukan Jelajah Halal Malaysia ini, ia lebih bersifat strategik, di mana ialah kesinambungan daripada keputusan-keputusan yang dibuat oleh Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri satu, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan daripada situ kita identify negeri-negeri yang kita rasa cukup strategik, yang boleh menarik sebanyak usahawan yang kita boleh jumpa, kerana Jelajah Halal Malaysia ini bersifat kita door to door. Maksudnya HDC di peringkat persekutuan kita akan turun ke negeri-negeri tertentu dan berdasarkan, dan kita akan buat ini berdasarkan sumber yang kita ada, berdasarkan intelijen yang kita ada dan berdasarkan perancangan setahun. Jadi kita buat dua berdasarkan kemampuan yang kami ada, tetapi bagaimanapun tindakan secara bersifat regional ini sebenarnya sangat strategik. Walaupun kami buat di Perak, tetapi kita juga akan menarik usahawan-usahawan yang berada di belah utara, termasuklah Penang, Kedah, Perlis dan juga utara Selangor. Ya. Jadi 3 jam saja daripada Selangor nak 3 jam, daripada Penang nak turun Perak 3 jam. Jadi kita pilih Perak, satu lokasi yang strategik supaya kita dapat menarik sebanyak usahawan yang berada di region sebelah utara. Walaupun mereka belum ada sijil halal ke, dah ada sijil halal ke, kita terima juga datang. Mana yang belum ada sijil halal, kita akan bantu. Mana yang dah dapat sijil halal tu, kita akan tingkatkan lagi kapasiti dan capability mereka untuk menjadi pengeksport ataupun sekurang-kurangnya masuk ke pasaran tempatan. Bagaimana Tuan lihat dengan adanya siri seperti ini dapat membantu merealisasikan plan induk industri halal yang dibentangkan? Susah soalan tu. Nak nampak macam in tandem dengan plan yang ada? Ya, dia begini. Yang ini untuk jawab soalan ini kita kena backtrack ya. 15 tahun dahululah waktu saya mula berkecimpung dalam pembangunan ekonomi halal di peringkat tempatan dan juga antarabangsa ini. Dan pada ketika itu hanya beberapa buah negara sahaja yang sebenarnya terlibat ataupun faham berkenaan apa itu ekonomi halal ataupun pembangunan ekonomi halal. Tetapi selang beberapa tahun kita tengok satu dunia telah pun mula berbicara berkenaan ekonomi halal dan itu pun hasil daripada kegiatan promosi yang dijalankan oleh Kerajaan Malaysia melalui agensi-agensi di bawah MITI dan juga di luar MITI. Dan kita nampak kesannya dari segi ekonomi pada tahun 2020 sahaja pasaran ekonomi halal dunia telah pun mencecah 3 trilion USD dan akan meningkat kepada 5 trilion USD menjelang 2030. Ya. Dan ini telah menimbulkan satu cabaran yang amat besar dari sudut supply chain halal itu sendiri dalam konteks ekonomi halal moden. Dan kita lihat dari segi supply, ya, bekalan produk halal yang masuk ke pasaran 3 trilion dolar ini hanyalah pada sekitar 20%, meninggalkan jurang yang amat besar 80% ya, antara supply and demand. Dan dari sudut itu juga kita tengok dari sudut prestasi Malaysia itu sendiri, ya, prestasi Malaysia itu sendiri pada tahun lepas ekspor halal Malaysia telah mencecah 60 bilion ringgit. Baik, sebab dah meningkat hampir 60% berbanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi
apalah 60 bilion ringgit ini berbanding dengan pasaran 3 trilion yang begitu luas. Ya. Dan kita kaji lagi, kenapa? Mana datang 60 bilion ringgit ini? 60 bilion ekspor halal ini. Sebenarnya di Malaysia tak sampai pun 10,000 syarikat yang ada sijil halal. Dan daripada 10,000 syarikat yang ada sijil halal ni tak sampai 3,000 yang mengekspor. Dan pengekspor yang 3,000 inilah yang menyumbang kepada 60 bilion ringgit Malaysia ini. Jadi tugasan yang diberikan kepada HDC ini bersama dengan JAKIM, insya-Allah kita akan cuba untuk meningkatkan bilangan syarikat yang ada sijil halal dan mereka yang dah ada sijil halal, bagaimana kita akan wujudkan intervensi tertentu untuk meningkatkan kapasiti, capability dan sebagainya untuk mereka menjadi pengeksport dan sekurang-kurangnya masuk ke pasaran tempatan. Jangan nafikan peluang yang ditawarkan oleh pasaran halal tempatan kerana menjelang 2030 berdasarkan analisis yang dibuat oleh HDC, pasaran halal tempatan akan mencecah $113 bilion. Apa sebenarnya halangan ataupun justifikasi yang diberikan oleh syarikat-syarikat ini yang melewatkan mereka mendapatkan sijil halal ini? Pada kami sebenarnya ia adalah antara misperception dan juga realiti lah. Misperception yang ada di luar sana, mereka merasakan untuk mendapatkan sijil halal ini susah, mahal dan sebagainya. Tapi dari segi realiti ini sebenarnya awareness dan juga pemahaman mereka dan persediaan mereka untuk mendapatkan sijil halal ini masih lagi di peringkat yang perlu dibantu. Okey. Ya. Nak dapat sijil halal ni umpama nak menduduki peperiksaan juga. Kalau kita tak ready, kita jangan duduki peperiksaan dulu. Pergilah tuition, belajar dan sebagainya. So this is one of the intervention yang HDC tengah buat. Bagaimana kita boleh membantu bakal-bakal pemohon sijil halal ini di peringkat pra permohonan itu lagi sendiri. Kerana kalau kita lihat skim ataupun sistem persijilan halal Malaysia ini sebenarnya terbahagi kepada 3 fasa penting. Fasa pra kelulusan, fasa kelulusan dan fasa pasca kelulusan. Apa yang telah dibincangkan dan dah diputuskan oleh Majlis Pembangunan Industri Halal yang bermesyuarat beberapa bulan yang lepas, mereka telah menetapkan bahawa proses kelulusan persijilan halal itu perlu dikurangkan daripada bertahun-tahun atau berbulan sebelum ini kepada 23 hari bekerja saja. Itu kami akan cuba melalui POC, Proof of Concept. Right. Tetapi untuk mencapai sasaran 30 hari bekerja atau 23 hari bekerja ini, kualiti permohonan yang sampai kepada JAKIM itu haruslah berada pada tahap terbaik. Kena tulis lah. Dua hala. Jadi berlaku kelompongan sebelum ini di peringkat pra dan juga pasca kelulusan. Dan kerajaan melalui Majlis Halal Malaysia telah pun memberi mandat ini kepada HDC. Uruskan pra kelulusan dan pasca kelulusan. So kita akan lakukan pelbagai intervensi dari sudut latihan, konsultansi dan sebagainya, akses kepada pasaran, akses kepada dana, insentif, bahan mentah halal dan sebagainya, termasuklah skill worker dan profesional dalam industri halal. Jadi wadahnya, platformnya di peringkat domestik adalah Jelajah Halal Malaysia. Di mana kita nak perkenalkan kepada seluruh usahawan yang berada di belah utara sana apa program-program yang boleh ditawarkan oleh HDC dan rakan-rakan strategi HDC. Jadi membawa ke soalan seterusnya, Tuan, untuk jelajah di Perak ini apa antara pengisian ataupun key points yang disediakan untuk para pengunjung, para peserta? Ya, kita akan tawarkan 4 perkara. Yang pertama adalah akses kepada insentif, dana dan juga pembiayaan. Itu pertama. Sebab kalau tanya mana-mana usahawan di luar sana nak apa? Duit lah. Nak insentif, nak pengecalan cukai dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua adalah akses kepada pasaran. Market space dan marketplace. Kenapa nak dapat sijil halal? Pasal nak masuk ke pasaran-pasaran tertentu. Sebelum dapat sijil halal, mungkin seorang pengusaha telah pun mengeksport ke 2 buah negara. Dah dapat sijil halal, harapannya tinggi. Saya nak mengeksport ke 20 buah negara. So, boleh tak kita buktikan itu? Yang kedua. Yang ketiga adalah pengkayaan dari segi strategi pemasaran. Packagingnya, nak masuk ke pasaran tertentu bagaimana, positioning produk dan sebagainya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah akses kepada skill and also professional dalam industri halal. Kerana halal ini merupakan satu bidang yang knowledge driven. Jadi knowledge dia terletak kepada manusia di kalangan halal eksekutif dan juga halal internal auditor yang bertauliah. Kerana mereka inilah golongan profesional dan juga yang terlatih yang membantu majikan-majikan mereka untuk memastikan proses permohonan halal mereka itu lancar. Dan penting juga untuk memastikan integriti halal itu terpelihara di sepanjang proses kelulusan. So tak bolehlah hari ini dapat kelulusan 2 bulan okey, lepas tu halal tak
tak okey, it cannot be that. Yalah, nak mendapatkan A itu senang, nak mengekalkan A itu. Jadi nasihat ataupun saranan Tuan kepada dalam 2 minit berbaki kita hari ini, saranan kepada mereka yang akan menyertai pengetahuan bagaimana yang mereka perlu sediakan sebelum tampil untuk jelajah selepas ini. Tidak ada requirement, datang ramai-ramai. Sebab aspirasinya adalah untuk menjadikan jelajah halal Malaysia Perak ini sebagai jelajah yang terbesar. Wow. Dari kalangan 5 negeri yang telah kita laksanakan sebelum ini. Sasaran usahawan yang kami letakkan sangat tinggi, 500 usahawan insya-Allah. Dan setakat hari ini lebih 300 telah pun berdaftar. Ada banyak ruang lagi kekosongan. Datang beramai-ramai, pak cik, mak cik, abang adik semua di sekitar Perak, Terengganu, Perlis, Penang, Kedah, Selangor dan sebagainya. Datang ramai-ramai dan pastikan yang komitmen itulah. Kalau boleh, sebab event ni berlaku 2 hari. Kalau boleh adalah situ untuk 2 hari sebab pengisian itu sangat-sangat padat. Kita akan bermula daripada 27 hari bulan dan berakhir pada 28 hari bulan petang. Lokasinya, Tuan? Lokasinya adalah Hotel Casuarina Meru di Perak. Dan sekiranya mereka ingin mendapatkan lebih banyak maklumat sebelum berlangsungnya hari acara nanti, di mana mereka boleh dapatkan informasi? Mereka boleh lawat lawan sesawang HDC www.hdcglobal.com ataupun boleh lawat mana-mana social media platform HDC, Facebook, LinkedIn, Instagram, apa yang ada di luar sana. Sedikit masa lagi, harapan secara peribadi Tuan sendiri, bagaimana diharapkan untuk acara jelajah ini menjadi game changer ataupun pengubah ekosistem kepada para usahawan untuk kita meningkatkan ekspor halal negara, tidak ada cara lain melainkan daripada meningkatkan bilangan syarikat yang ada sijil halal dan meningkatkan bilangan pengeksport. Jadi lagi ramai usahawan di luar sana yang on board the halal economy, makin mudahlah sebenarnya kerja HDC untuk mencapai 3 objektif kami lah. Pertama adalah untuk meningkatkan halal ekspor negara, yang kedua adalah untuk menarik seberapa banyak pelaburan langsung ke dalam kawasan industri halal kami, dan yang ketiga adalah untuk mencipta peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat Malaysia dalam ekonomi halal yang kami anggap satu segmen yang paling meningkat majulah 7 hingga 8% tahun dari segi pertumbuhannya. So itulah sebenarnya, makin the more the merrier. Akan on board the economy. Terima kasih Tuan Hairul kerana sudi meluangkan masa bersama kami, dan juga kita doakan yang terbaik untuk penganjuran jelajah halal di Perak nanti. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Ayuh, kita meriahkan perasmian Karnival Usahawan Desa KUD 2023 at Putrajaya bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 25 November 2023, Sabtu 11 pagi, hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM. Tebatan banjir dipermainkan dalam sosial media. Anwar kata batal, kemudian teruskan macam ini main. Yang saya batal apa? Saya batal kelulusan. Sebab apa saya batal? Sebab rundingan terus. Saya tanya Kementerian Keuangan, dia kata kos terlalu tinggi. Saya kata pasal apa lulus? Terpaksa lulus. Sebab apa? Sebab fatwa. Ni fatwa mufti baru. Kalau tak ada tender, buat semula. Sebab itu bila saya umum, Johor satu projek, Sungai Golok Kelantan tertangguh. Next phase. Tetapi bila kita selamatkan dana dengan tender, saya sambung Johor ada 2 projek dan Tebatan Banjir Kelantan Sungai Golok saya segerakan. Bukan bagi saya bukan soal politik, orang seksa dengan banjir ini. Tapi sebab apa? Sebab kita boleh tender. Sebab apa? Kita selamatkan bilion ringgit wang rakyat daripada dimasuk akaun parti dan akaun peribadi. Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab.
Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kenapa? Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Berbaki lebih kurang dalam 6 minit lagi untuk kita menghabiskan siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang menonton seawal jam 8 pagi tadi. Jadi banyak perkongsian kami kongsikan, terutamanya persediaan kita dalam menghadapi monsun Timur Laut yang ada dua jangkaan sekarang. Saliha. Berlakunya banjir dan dalam masa yang sama ada beberapa negeri akan berlakunya musim panas yang ekstrim ataupun fenomena El Nino, terutamanya di Sabaran Sarawak, dan juga kesiapsiagaan Jabatan Bomba dapat kita lihat bersedia untuk menghadapi kedua-dua situasi ini. Tapi tugas kita sebagai masyarakat perlu juga sentiasa bersedia dan peka terhadap informasi yang sentiasa diwawarkan di media sosial terutamanya. Walaupun sering dianggap beberapa negeri yang sudah barangkali lazim dengan situasi bencana alam seperti ini, tapi pastikan juga terus mendengarkan apa yang telah pun diarahkan oleh pihak berkuasa. Sekiranya perlu pindah segera, dan pastikan pindah dengan dokumen-dokumen ataupun letakkan ke tepi dokumen-dokumen penting supaya dapat diuruskan pasca bencana nanti. Urusan-urusan admin ataupun pentadbiran dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan paling penting sekali bagi mereka yang berada di PPS, untuk sama-sama kita jaga kebersihan dan juga keselesaan, dan ini pasti juga diuruskan oleh kementerian dan juga agensi yang terbabit, dan keselesaan mereka merupakan satu keutamaan utama untuk mereka yang bertugas di sana. Kepada sesiapa sahaja yang berada di lokasi panas ataupun hotspot ataupun lokasi yang dijangkakan banjir, jangan lupa untuk sentiasa bersedia ada satu beg yang diletakkan segala kelengkapan penting dalam beg itu. Dan yang paling penting juga adalah ketika banjir ini adalah untuk kita mengelakkan daripada penyakit-penyakit daripada berlaku. Itu yang pertama. Dan yang kedua dan yang ketiga, yang paling penting juga adalah dari segi kebersihan makanan dan juga tanggungjawab kita untuk mendapatkan bekalan dan juga meminum air yang bersih. Kerana ini adalah satu perkara yang cukup penting untuk kita mengelakkan penyakit-penyakit itu singgah ke badan kita, dan juga kita sentiasa mengamalkan kesihatan yang baik supaya kesihatan kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Itu adalah tugas kita ataupun masyarakat yang berada di lokasi-lokasi hotspot banjir. Dan untuk itu, terima kasih kerana mengikuti siaran kami sejak awal pagi tadi, dan teruskan menonton TV1 selepas ini. Bagi pihak penerbit kami, Kamal Firmansyah dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, kami juga doakan semoga hari anda terus produktif dan juga diberkati, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi dengan itu saya Ridwan Mustafa dan Zahari Ismail. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rezeki kita jumpa lagi.